Baik, terima kasih. Terus bersama dengan kami di Cafe Sukan Pencetus Revolusi secara langsung. Dah bau keropok dah studio ni. Dan juga sos istimewa daripada Terengganu kita. Okey, saya perkenalkan tamu kita minggu ini dengan topik fokus minggu ini. Jadi sebelum kita perkenalkan tamu, kita nak lihat dahulu pakej khas mengenai fokus minggu ini. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia merupakan badan khas yang ditubuhkan bagi menjaga kepentingan dan juga membela nasib pemain bola sepak profesional Malaysia. PFAM yang menggunakan tema Demi Permainan Bola Sepak sebelum ini menyuarakan untuk memberi kesedaran mengenai hak pemain, memperjuangkan hak pemain sekiranya dicabuli dan membantu mereka berdepan pihak yang menindas mereka. Kesediaan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim untuk menjadi penaung kepada PFAM adalah merupakan satu penghormatan terbesar kepada PFAM dalam usaha memperjuang integriti profesionalisme bola sepak tempatan. Landscape bola sepak negara kini sudah berubah. Proses pendewasaan pengurusan bola sepak secara profesional juga perlu berubah. Hari ini menguruskan sebuah pasukan bola sepak adalah seperti menguruskan sebuah syarikat korporat. Pemain adalah pekerja, hasil permainan adalah produk. Dua elemen ini adalah teras untuk pasukan mencari dana sama ada dari jualan tiket, jualan barangan cenderahati dan juga tajaan. Persoalannya, adakah PFAM mampu melaksanakan agenda mereka dengan senario bola sepak tempatan yang makin mencabar? Dan adakah PFAM benar inginkan perubahan? Ayo kita rungkai dalam fokus Cafe Sukan minggu ini. Cukup comel suara itu walaupun badannya berketak-ketak, ada six pack di perutnya. Baiklah, itu dah cerita mengenai Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM. Jadi kita dah jemput Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutifnya ke studio Cafe Sukan. Saya perkenalkan, mungkin ramai yang saya tak sebut nama pun dah kenal lah. Cuba kamera boleh tunjuk muka Presiden kita, iaitu Hairudin Omar ataupun lebih mesra dengan panggilan Hai-O. Apa khabar? Baik, apa khabar? Kereta tak menutup lagi? Okey, sebelum kita bicara lanjut, jadi Rizal mungkin terima kasih juga CEO kepada saudara yang nampak handsome ini. Saudara Izam Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif PFAM. Terima kasih. Sudah datang ke Cafe Sukan. Terima kasih. Okey, kita mulakan bicara kita bersama dengan Hai-O. Jadi Hai-O, mungkin mungkin kalau ada soalan yang tak boleh jawab, pas je dekat CEO. CEO kita tahu Itu pentingnya CEO sebenarnya. Okey, tunjuk CEO je, CEO boleh jawab. Okey. Bagaimana tercetusnya idea untuk mewujudkan persatuan ini? Sedangkan kita sudah ada ramai pemain-pemain yang hebat beraksi di pentas antarabangsa, tapi baru sekarang kita ada persatuan yang betul-betul kukuh untuk melindungi kononnya pemain-pemain bola sepak kita. Mungkin boleh ceritakan idea itu. Sebenarnya PFAM ni dah wujud dah semenjak tahun 2009 lagi. Okey. Tapi saya juga sebagai seorang ahli pada ketika itu. Cuma PFAM pada ketika itu tidak menonjol dan tidak aktif. Oh, okey. Jadi saya ketika itu membayar juga yuran ahli. Tapi saya sendiri tak tahu siapa. Bayar je. Saya sendiri pun tak tahu siapa dia punya presiden, siapa dia punya. Tidak berfungsi lah masa tu. So dari situ timbul orang kata kesedaran lah, sebab saya tahu ramai pemain-pemain dalam Malaysia kita ni yang mempunyai masalah berkaitan dengan kontrak, berkaitan dengan kebajikan. So timbul dari situ idea untuk saya berpakat dengan beberapa pemain-pemain senior untuk kita aktifkan kembali, wujudkan kembali. Dan alhamdulillah pada tahun Mei 2013 kita telah mewujudkan PFAM yang baru. Yang barulah. Okey, saya nak tanya, pada tahun 2009 masa Hai-O bersetuju untuk menyertai PFAM ketika itu, apa janji yang telah macam mana tahunya wujud persatuan itu dan apa sebenarnya yang dijanjikan kebajikan untuk pemain pada ketika itu sehingga kan anda sendiri sanggup untuk bayar tapi apa pun tak ada. Okey, ketika itu saya sendiri tak pasti. Dijemput? Saya hanya mendapat panggilan daripada dikatakan officer daripada PFAM, Persatuan Pemain, dan diminta untuk
menjadi ahli dan membayar yuran. Tapi tidak diterangkan, tidak dibagi tahu dengan secara detail, secara betul apa itu PFM, apa itu Persatuan Pemain. Tak tahulah. Sehinggalah ianya hilang begitu saja. Okey. Baik, terima kasih. Jadi kalau siapa nak tahu informasi sikit, Hairudin ni sebenarnya baru saja sampai di Kuala Terengganu, Dok. Ya, betul. Hebat. Terima kasih. Okey, jadi silakan dengan CEO kita. Saudara Izham, selain daripada peminat Liverpool. Betul. You sama never macam walk alone. Takziah untuk kita. Berlatar belakangkan guaman, bidang guaman. Dan kenapa menceburi bidang ini sebagai CEO PFAM? Pertamanya, terima kasih Rizal dan juga Akbar. Pertamanya, kenapa saya berada di sini ialah kerana minat saya dan juga cinta saya kepada bola sepak negara. Saya juga merupakan ahli jawatankuasa pembangunan bola sepak negara, program pembangunan bola sepak negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan cinta saya kepada bola sepak bukan terhenti di situ. Saya telah dipanggil oleh Hairudin Omar dan juga beberapa pemain yang lain untuk bersama dengan pasukan PFA Malaysia untuk menghidupkan kembali PFA Malaysia. Dan saya rasa ini merupakan platform yang baik untuk saya meneruskan cinta saya kepada bola sepak Malaysia dan menyumbang kepada bola sepak Malaysia. Dan setakat ini menguruskan 50 kes pemain dalam PFAM ini. Boleh ceritakan serba ringkas kes mengenai apa kontrak atau operasinya PFA Malaysia ini telah beroperasi selama 3 bulan. Sejak saya mengambil alih sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, kita telah mendengar dan juga menyelesaikan dan juga menguruskan 50 kes berkaitan dengan pemain. Antara kes-kesnya melibatkan penamatan kontrak tanpa notis dan juga tunggakan gaji dan juga penamatan kontrak secara total. Dan ini antara isu-isu tradisi yang bila kita tanya kepada pemain, mereka kata memang perkara ini perkara biasa. Kenapa biasa? Kerana tidak ada badan ataupun kumpulan yang mampu mempertahankan mereka. Dan kini PFA Malaysia kembali bangun daripada tidur bersama dengan Hairudin Omar dan juga kepimpinan PFA Malaysia, kita akan cuba untuk mempertahankan hak pemain. Bagaimana penerimaan Persatuan Bola Sepak dan juga pemain-pemain? Saya rasa pemain gembira dengan adanya Persatuan PFA Malaysia ini. Betul. Persatuan-persatuan yang sebelum ini mereka endah tak endah, terutama pembayaran gaji dan juga caruman KWSP. Betul. Penerimaan pasukan dan juga klub-klub bola sepak di Malaysia. Saya rasa isu yang lebih penting ialah mungkin, tapi apa yang lebih penting ialah kita mahukan pemain di Malaysia ini lebih terjaga, terbela. Dan kalau kita hanya membicarakan tentang bagaimana resepsi daripada persatuan dan sebagainya, saya rasa sampai bila pun kita tak boleh menyelesaikan masalah pemain. Dan saya rasa isu pokoknya ialah adakah pemain bersedia untuk bersama dengan persatuan? Adakah mereka berani tampil ke hadapan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri? Disebabkan itu kami rasakan sebenarnya penubuhan PFA Malaysia ini mendapat sokongan daripada FAM itu sendiri. Kita telah mendapat ketika kita mendaftarkan diri kami sebagai persatuan di bawah Akta Pembangunan Sukan dan juga di bawah Pesuruhjaya Sukan, Datuk Hamidin sebagai Setiausaha Agung FAM juga telah memberikan sokongan untuk kita menghidupkan semula PFA Malaysia. Dan kami rasakan apabila kita mendapat sokongan daripada badan induk, persatuan negeri dan juga klub juga harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk melindungi pemain. Okey, apakah skop kewujudan PFA Malaysia ini juga merangkumi pemilihan untuk pemain import, menasihat persatuan-persatuan dan juga pasukan-pasukan terbabit juga secara langsung? Betul. Kita ahli PFA Malaysia ini merangkumi pemain-pemain Liga Super, Liga Perdana dan juga pemain-pemain yang mempunyai kontrak profesional bersama dengan pasukan mereka. Pemain import? Pemain import juga. Pemain tempatan dan juga pemain import. PFA Malaysia ini merupakan ahli gabungan FIFPro, iaitu Kesatuan Pemain Dunia yang mewakili 65,000 pemain di seluruh dunia, dan kita adalah antara satu daripada 55 negara yang berada di bawah FIFPro. Dan sebenarnya usaha kita ini adalah usaha global dan kita adalah pejuangnya di Malaysia. Saudara Hairudin menghadiri mesyuarat FIFPro baru-baru ini di Jepun. Jadi apa yang saudara Hairudin nampak daripada mesyuarat itu? Okey, di sana saya kenal ramai orang-orang baru. Rupanya saya di Malaysia bukan bersorangan. Kalau kita tengok di sana Persatuan Pemain Bola Sepak Cameron diketuai oleh Cameron Highland ni tanah untuk diketuai oleh siapa?
Jeremy. Bekas main Oh, Real Madrid. Jeremy bekas main Real Madrid dan Chelsea. Yes. Kalau tengok di Croatia, pemain Croatia dikutai oleh bekas main antarabangsa Croatia, Darius Simic. Darius Simic. So saya rasa rupanya pemain dunia juga yang top juga sebenarnya sedar akan orang kata kepentingan persatuan ini. So dari situ saya nampak bila dah sebegitu penting orang kata persatuan ni untuk membela. So saya rasa tanggungjawab saya ataupun semangat saya untuk membela nasib pemain lebih berkobar-kobar. Oh, okey, itu semangat kita nak. Okey. Baik, ini persoalan yang sangat penting. Apabila kini saya rasa kes melibatkan buki, jual game dan sebagainya masih lagi berlaku. Betul. Jadi bagaimana peranan PFA Malaysia ini apabila berdepan dengan isu sebegini? Kerana ada tak pemain, saya nak tanya, ada tak pemain-pemain yang datang kepada persatuan mengadu mengenai hal buki? Apa tindakan PFA Malaysia? Apakah ada bantuan guaman untuk pemain-pemain? Sehingga hari ini kita tak dapat lagi lah mana-mana pemain yang datang kepada PFA, tapi sekiranya ada, kita mengalu-alukan. Dan sebenarnya ketika kita di Tokyo, di Kongres sedunia, FIFPro sedunia, FIFPro telah melancarkan kempen memerangi match fixing ataupun pengaturan perlawanan bersama-sama dengan FIFA dan juga bersama-sama dengan Interpol, dan PFAM telah memberikan sokongan kami kepada kempen tersebut. Dan sekiranya terdapat isu-isu seperti buki dan juga match fixing, ia tentunya menjadi isu kami sebagai PFA Malaysia, kerana kita mempunyai visi yang sangat global. Isu match fixing ini bukan sahaja isu di Malaysia, tapi isu sedunia, global. Dan kita mempunyai pasukan yang kuat di dalam FIFPro dan juga di FIFA. Dan seperti saya katakan tadi, kalau ada kes ataupun ada pemain mana-mana yang masih takut-takut, jangan takut-takut sekarang. Kami ada di belakang anda. Kita akan bersama dengan pemain. Oh, itu yang kita nak dengar. Jadi pemain-pemain tak perlu takut, betul tak Ayub? Pemain tak boleh takut. Ada buat celisau sini? Celisau tak ada kat dalam dia kalau. Okey, baiklah. Kita ada banyak soalan daripada peminat-peminat bola sepak tanah air mengenai persatuan pemain bola sepak profesional Malaysia. Kita nak ke segmen Apa Kata Anda. Terima kasih Akbar. Jadi antara yang memberi maklum balas Ramzan Karidov berkenaan isu gaji pemain-pemain yang tertunggak walau dalam era bola sepak profesional, masalah ini masih lagi berulang. Apa peranan persatuan dalam membantu pemain bagi menghadapi dan menyelesaikan masalah ini? FK Red kata, beberapa soalan yang saya ada ialah bagaimana keahlian PFAM diuruskan? Bagaimana PFAM menjaga kebajikan ahli terutama sekali dalam hal isu gaji lewat yang agak hebat diperkatakan? Saya rasa isu kebajikan bergaji ini penting sebab bagi pasukan kecil tanpa dana besar, bila gaji lewat akan mendedahkan pemain kepada pengambilan anasir luar seperti rasuah dan sekian. Mohon penjelasan apakah ada skim insurans pemain? Adakah pemain import juga bernaung di bawah PFAM? Kenapa ya dan kenapa tidak? Aizuddin M. Zarudin kata, adakah sasaran PFAM merangkumi pemain Piala Presiden dan Piala Belia? Banyak isu gaji dan kebajikan tidak diberi perhatian oleh FA dan FC. Okey, baik. Ada banyak persoalan yang diutarakan sebenarnya oleh peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Selepas ini kita akan beri ruang kepada Izham Ismail dan juga Hairudin Omar untuk menjawab setiap persoalan yang telah pun diutarakan. Saya mohon Rizal untuk bacakan sekali lagi soalan. Apapun kita berat seketika, jangan ke mana-mana. Kami akan buka talian nanti selepas ini. Okey, baiklah. Saya baru saja makan sos. Sedap. Okey, sos ABC. Okey, tadi kita sebelum berehat, Rizal dah pun bacakan soalan-soalan di Facebook. Jadi mungkin Rizal boleh bacakan semula dan mungkin Izham ataupun Hairudin akan cuba untuk menjawab semua soalan. Ramzan dia tanya tadi, apa peranan persatuan dalam membantu pemain menghadapi masalah gaji tertunggak? Okey, sebenarnya PFA Malaysia ni kita sedang
menguruskan yang seperti saya katakan tadi, memang gaji tertunggak ni merupakan isu tradisi, memang isu tahun demi tahun. Jadi ada berjumpa dengan kita berjumpa dengan pemain pemain dan juga kita mempunyai pejabat yang beroperasi di Subang Jaya, dan kita menjemput pemain untuk datang ke pejabat kami di Subang Jaya untuk kita berbincang mengenai isu-isu ini, dan juga kita mempunyai satu departmen khas di PFA Malaysia, iaitu departmen guaman kita. Kita ada seorang eksekutif perundangan kita yang dedicated, yang memang kerjanya ialah menyelesaikan masalah-masalah pemain. Dan juga kita mempunyai grievance procedure ataupun prosedur guaman kita, di mana kita mempunyai langkah-langkah di dalam PFA untuk kita menyelesaikan masalah dari sudut undang-undang. Kita juga bersedia untuk negotiate ataupun berurusan dan juga bersama dengan persatuan untuk kita menyelesaikan masalah. Contohnya, kita memberikan penyelesaian kepada pasukan Perak. Ya, apabila seorang pemain yang mahu berpindah ke ATM, iaitu Azmir, telah kita selesaikan masalahnya. Ada beberapa isu mengenai gaji tertunggak, dan kita telah menyelesaikan masalah dengan cara kita negotiation. Dan selain itu, kita juga bersedia dengan siapa tu? Kita berunding dengan pengurus pasukan Perak dan juga setiausaha pasukan Perak, dan kita memujilah tindakan profesional daripada Perak FA kerana bersedia membuka pintu pejabat mereka untuk kami hadir untuk kita berunding. Dan PFA Malaysia juga macam saya katakan tadi, sekiranya ada pemain yang mempunyai masalah, kadang-kadang kita tak tahu. Sebagai persatuan, kita perlukan pemain datang kepada kami untuk kita menyelesaikan masalah ataupun kita berbincang mengenai masalah pemain, dan kami membuka pintu kami untuk semua pemain untuk datang. Bagaimana mengurus keahlian PFM? Kita sekarang mempunyai 300 ahli, tetapi dalam kontrak profesional pemain merupakan ahli Persatuan Pemain Bola Sepak secara automatik. Ya, di dalam kontrak memang ada klausul yang mengatakan setiap pemain di Malaysia ini merupakan ahli Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional di Malaysia, iaitu kami. Dan kami perlu mendaftarkan semula pemain as a matter of registration di bawah Akta Pembangunan Sukan. Kita perlu re-register the player so that kita mempunyai data dan juga rekod. Dan sepatutnya kita mempunyai more than 1,000 players registered under us, and alhamdulillah kita sekarang ini kita mempunyai 350, dan insya-Allah dalam masa setahun atau 2 tahun kita mempunyai keahlian yang maksimum. Tadi banyak soalan Rizal, ada tak lagi yang boleh Okey, tadi pemain Piala Presiden dan Piala Belia macam mana? Sekiranya mereka mempunyai kontrak profesional bersama dengan pasukan mereka, mereka automatik ahli Persatuan Pemain Bola Sepak Malaysia. Dan sekiranya mereka ada apa-apa masalah, jangan takut-takut. Asal nama je pemain bola sepak, kita ada di belakang mereka. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan siapa ahli, siapa tidak, sehinggakan objektif utama untuk menjadikan pemain ini dihormati, profession ini dikagumi, dan juga kita meletakkan profession ini sama taraf dengan profesional yang lain. Sehingga satu hari pemain bola sepak ini jangan kita layan mereka sebagai satu komoditi. Mereka merupakan aset profesional yang mempunyai nilai-nilai dan juga mempunyai skill masing-masing seperti profesional lain, dan kita perlu hormati perkara tersebut. Terima kasih dengan penerangan daripada Isam. Hai-Oh, saya nak tanyalah, sekarang ni baru-baru ini dan sebelum ini juga kita ada mendengar dan juga membaca kes mengenai pemain membuat pusingan U. Okey. Buat U-turn? Okey. Jadi tetapi bukan pemain yang baru-baru ni, bukan pemain yang di bawah PFA Malaysia tak. Okey, tak boleh jawab, tak apa. Okey. Jadi mereka ni tak faham mengenai kontrak atau mereka buat-buat tak faham sebenarnya. Ini saya nak tanya sebagai seorang pemain. Kes pemain yang buat pusingan U, selalunya bagaimana ia berlaku sebenarnya? Okey, sebenarnya Hai-Oh pun pernah kot. pernah juga berlaku saya. Saya tak nak Tapi sebut, Rizal nak perkara sebut. macam ni sebenarnya setiap tahun berlaku. Setiap musim perpindahan mesti berlaku. Pertama, saya letak pada diri saya sendirilah. Okey. Kebanyakan pemain tidak faham itu apa itu kontrak, apa itu kandungan kontrak. Kebanyakan pemain biasanya bila dia beri kontrak, dia akan tengok yang di belakang sekali. Itu nilai gaji. Oh, dia buka surat paling belakang, nilai gaji. Nilai gaji dan dia sign. Okey. Tapi dia tak baca apa yang isi kandungan kontrak yang sepenuhnya lah. Saya tak cakap pada orang lain, saya ambil diri saya sendiri sebelum ni.
saya sendiri pun mengabaikan perkara-perkara macam tu. Sebelum ini? Sebelum ini. So, apa yang berlaku bila timbulnya setiap musim perpindahan, pemain-pemain U-turn, kan, pemain-main mungkin janji lah. Mungkin janji. Itu sebenarnya kita di persatuan juga merancang untuk orang kata memberi penerangan kepada pemain tentang isu kontrak atau kandungan kontrak dengan supaya pemain-pemain lebih jelas, lebih faham apa yang sepatutnya pemain-pemain lakukan. Okey. So dalam isu ni pemain pun salah, persatuan juga pun harus sebenarnya memberi apa kata explanation atau penerangan kepada pemain tersebut lah. Itu pada pandangan saya lah. Saya nak tanya Izam, katakan Hairudin melantik Akbar sebagai ejen dalam urusan selain daripada jual beli pengisyarahan apa semua, apakah PFM boleh berunding dengan ejen? Ejen itu dianggap sebagai wakil yang sah? Kalau Akbar sendiri merupakan ejen yang profesional, niatnya betul dan faham karier pemain bola sepak dan mempunyai visi yang betul-betul jelas tentang masa depan karier pemain bola sepak, saya rasa kami di PFA sangat bersedia untuk bekerja dengan Akbar. Tetapi sekiranya Akbar merupakan seorang yang hanya memikirkan tentang poketnya sendiri, hanya memikirkan tentang keuntungan, tidak apa yang boleh kami lakukan di PFA Malaysia selain memberikan sokongan yang ala kadar, kerana kita perlukan profesionalisme. Ya, sekiranya kita mahu ke hadapan, setiap pihak di dalam keluarga bola sepak di Malaysia ini sebenarnya perlu profesional, dan kita mulakan dengan pemain. Sebab itu PFA Malaysia ini mahu mulakan profesionalisme ini daripada pemain. Kita mahu melihat kita ada domino effect. Bila pemain profesional, kita nak lihat pengadil juga profesional. Bila pemain profesional, kita nak lihat persatuan, pengurusan juga profesional. Dan satu hari nanti, insya-Allah, satu hari nanti kita nak lihat penyokong juga profesional dan dalam menilai. Tapi Izam dan PFM juga tugas berat seperti apa yang diakui oleh Hairudin, pemain mengabaikan the final points dalam tu, hanya tengok belakang, muka surat belakang saja. Of course, it's a challenge to us. As PFA Malaysia, we are young association and kita mahukan pemain di Malaysia ni profesional, kena dengan terma profesionalisme. Tetapi apa yang saya katakan tadi, apabila kita mahu menjadi profesional, kita perlukan sokongan daripada semua pihak. Semua pihak juga perlu terbuka untuk menjadi profesional. Jangan tinggalkan kerja menjadi profesional ni kepada satu pihak sahaja. Otherwise kita tak akan maju. Saya nak tanya Hairudin. Ya. Seorang pemain profesional. Nombor telefon tak apa. Saya nak, sebagai seorang pemain profesional. Okey. Berapa nilai Hairudin sebulan? Oh, belum kena jawab. Saya kena jawab ke? Nilai. Maksudnya Gaji lah. Gaji saya. Gaji. Secara jujurnya, Saya jawab. Nilai saya, gaji saya sepadan dengan nilai saya. Itu jawapan saya. berapa nilainya? Ambon, Rizal tak Dalam balik. bentuk anggaran. Jadi saya anggap Rizal Hashim gagal mendapatkan jawapan. Baiklah, kita akan buka talian nanti di segmen yang keempat untuk anda semua menghubungi kami secara langsung untuk bertanyakan soalan kepada Hairudin Omar dan juga Izham Ismail, CEO PFA Malaysia, iaitu 03 7781 2675 03 7781 2675. Di segmen yang seterusnya nanti untuk anda bertanyakan soalan terus kepada Hairudin Omar. Mungkin ada yang bertuah dapat tahu berapa nilai gaji Hairudin. Jadi anda boleh telefon kami. Jadi sebelum kita berehat, kita nak ke segmen apa kata anda sekali lagi untuk kita lihat apa lagi komen dan juga soalan-soalan di media sosial. Segmen apa kata anda. Okey, saya teruskan dengan Zulhelmi Muhammad Razali, kata sejauh mana terma profesional kepada pemain Malaysia kerana satu, masih ada gaji yang lewat dibayar, kedua, masih ada kekeliruan mengenai proses perpindahan, mengikat kontrak, terma yang terkandung dalam kontrak, MOU dan lain-lain, pemain masih tidak diwakili ejen dan proses pembelian dan penjualan pemain hanya melalui FA. Faiz Fadil kata, saya tak nak tanya pasal kebajikan pemain. Saya nak tanya, apakah dengan penumbuhan secara serius PFM, apakah langkah meningkatkan tahap profesionalisme pemain bola sepak di Malaysia dan juga meningkatkan kualiti pemain? Smail Zuan kata, ke mana hala 7 pemain yang pencen?
Diharap pemain yang bersara akan meneruskan kerjaya mereka sebagai jurulatih ataupun pengurus pasukan demi pembangunan bola sepak negara dari peringkat akar umbi. Ini kerana bekas pemain amat berpengalaman untuk melatih pemain muda. Pengalaman mereka harus dikeluarkan untuk bakat-bakat yang baru. FK Red kata, adakah PFM sendiri ada plan atau jalan kerjaya kepada bekas pemain bersara awal kerana kecederaan dan sekian-sekian. Adakah PFM sendiri ada program kecemerlangan akar umbi? Kalau mahu dijaga kualiti mendatang, apakah salah dimulakan sendiri dari mula? Mungkin boleh dimulakan dengan anak-anak ahli sendiri. Ya, betul. Baik, banyak soalan tu. Jadi Rizal nanti kena ulang balik soalan. Boleh Rizal? Boleh. Okey, kita akan berehat seketika, tetapi jangan lupa untuk hubungi kami di talian 0377812675 hanya bertanyakan soalan mengenai PFA Malaysia, bukan mengenai chili sauce. Semuanya selepas ini. Okey, baiklah. Presiden kita ni banyak cakap rupanya. Masa kita berehat seketika, dia bercakap je promosi untuk produk makanan Adik Su, katanya. Okey, baiklah. Jadi, terima kasih terus bersama dengan kami di Cafe Sukan. Jangan lupa 77812675 tanya soalan kepada dua tetamu kita. Tetapi saya mohon Rizal bacakan kalau boleh dua soalan lah daripada media sosial tadi. Saya ulanglah Izam dan juga Arudin. Sejauh mana terma profesional kerana pemain Malaysia masih ada lagi yang mengalami masalah gaji yang lewat dibayar, masih ada keliru mengenai proses perpindahan dan kontrak dan sebagainya. Okey. Sekiranya kita membincangkan isu gaji tertunggak dan sebagainya dan kita mempersoalkan terma profesional. Pemain profesional ini apa yang mereka perlu buat ialah perform di padang. Di luar padang juga perlu act profesional dan juga mereka perlu tahu hak mereka. Sekiranya gaji tak bayar, itu bukan menandakan pemain itu tidak profesional. Itu menunjukkan persatuan yang tidak profesional. Yang sehinggakan perkara-perkara asas seperti gaji tidak dapat dibayar. Sampai bila kita nak membincangkan mengenai pembangunan bola sepak dan sebagainya, sekiranya perkara asas iaitu gaji dan juga perjalanan pemain dan juga freedom of movement of players melalui transfer system yang tidak clear dan sebagainya. Sampai bila kita nak membincangkan isu-isu remeh ini, sekiranya kita mahu maju ke hadapan. Pemain di Malaysia ini bagi saya kita masih mempunyai ruang-ruang yang kita perlu perbaiki. Saya tak katakan pemain di Malaysia ini 100% profesional, 100% berada di tahap yang tinggi secara profesionalnya, tetapi itu merupakan cabaran bagi PFA Malaysia dan juga pemain sendiri untuk terus kekal untuk menjadi profesional. Kita mempunyai banyak program dan untuk menjawab beberapa soalan seterusnya itu, kita banyak program yang kita rancang untuk menjadikan pemain ini lebih profesional. Kita mempunyai kursus komunikasi, kita akan mengendalikan kursus pengurusan keuangan, kita akan mengendalikan kursus kejurulatihan. Macam-macam Tapi Izzam, boleh tak kita panggil silakan. Lupa pemanggil dulu. Itu Muhammad Firdaus daripada Batu Cave. Halo Firdaus, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Hello. Hello, saya Firdaus dari Batu Cave. Hello. Ya, betul. Hello. Ya, Firdaus. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Okey, alhamdulillah. Terus tanya soalan kepada dua tetamu. Baik. Saya ingin tujukan soalan ini khas untuk CEO PFM. Okey. Saudara Izham. Okey. Saya merujuk kepada fakta yang telah diberikan, iaitu isu pokok yang telah dikendalikan oleh PFM setakat ini adalah isu kontrak pada pemain. Jadi apabila kita berbicara soal isu kontrak ini, saya nak tahu kalau saya saya sebenarnya bekerja sebagai pengamal undang-undang. Okey, silakan teruskan. Dalam badan peguam, kita wujudkan satu yayasan bantuan guaman untuk para pesalah ataupun pesalah laku yang tidak mampu untuk membayar legal fees. Yes. Okay. Jadi saya nak tanya, di dalam PFM ni ada tak cadangan untuk mewujudkan klinik-klinik seperti ini untuk membantu para pemain dalam mengendalikan masalah-masalah berkaitan kontrak khusus. Okey, baik. Terima kasih Cik Firdaus. Boleh dengar jawapan daripada Cik Izam. Terima kasih Saudara Firdaus kerana memang PFA Malaysia mempunyai perancangan untuk mengadakan legal aid clinic ataupun klinik bantuan guaman untuk pemain-pemain yang tidak mampu untuk membayar kos guaman. Dan memang kita sekarang sedang berurusan dengan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan untuk mendapatkan bantuan daripada mereka untuk kita menjadikan pemain di Malaysia ini lebih terlindung dari segi undang-undang. Okey. Kerana
macam saya katakan tadi, kontrak ni merupakan soalan masalah pokok, dan apabila kita mempunyai ataupun sedang menguruskan lebih daripada 50 kes berkaitan dengan kontrak sahaja, something is wrong in the picture. So disebabkan itu kita perlu lebih agresif, dan sebabkan itu kita mempunyai satu bahagian di PFA Malaysia yang dedicated in solving dan juga in dealing with contractual disputes. Okey, kalau sekarang ni pemain ada masalah, mereka harus membayar yuran atau yuran guaman? Yuran pendaftaran membership kepada PFAM Itu saja? Itu sahaja. Dan apa yang lain ialah kita memberikan perlindungan secara holistik. Saya mahu katakan PFA Malaysia ini kita beri perlindungan bukan dari sudut undang-undang sahaja, kita beri sudut pendidikan, kita beri sudut commercial, sponsorship opportunities, kemunculan di media, lesen kejurulatihan. Ini merupakan antara perkara yang kita mahu PFA Malaysia juarai. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil daripada Temerloh Pahang, Zaini Sabri. Halo Zaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akbar. Saya punya soalan mudah je. Okey. Baik, silakan Cik Zaini dengan soalan. Okey, untuk memberikan pemahaman yang mudah kepada player-player profesional di Malaysia, apakah jalan-jalan dan langkah-langkah khas untuk memberi penerangan ilmu yang berguna kepada pemain supaya banyak mendekatkan diri kepada PFAM? Oh, okey. Itu saja? Itu saja. Lagi satu pesan saya kepada semua pemain profesional di Indonesia, jangan tanya apa PFM boleh bagi kepada anda. Anda perlu tanya apakah sumbangan yang anda boleh bagi untuk menghidupkan PFM supaya nasib anda akan terbela di kemudian hari. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Cik Zaini. Itu satu pandangan yang sangat-sangat baik. Okey, baik. Jadi mungkin Hayo nak jawab soalan itu tadi. Terima kasih Cik Zaini. Okey. Sekarang ni memang PFM mempunyai perancangan. Kita telah pun menggerakkan pasukan kita untuk ke semua negeri, dan sekarang ini juga pasukan baru bermula dengan persiapan musim baru. So kita jangkakan bermula bulan 12 nanti kita PFM punya tim akan menjelajah ke semua negeri untuk berjumpa dengan pemain-pemain, memberi penerangan, memberi tahu kepada mereka apa pun PFM, menjemput mereka untuk menjadi ahli kepada PFM, dan juga memberi penerangan tentang perkara-perkara lain juga. Oh, okey. Mana akan ada jelajah ke seluruh Malaysia, memberi penerangan kepada bukan saja ahli, tapi juga kepada semua pemain. Semua pemain. Ya. Oh, ini satu inisiatif yang sangat baik. Okey. Kita masih lagi menantikan pemanggil yang seterusnya, pemanggil yang ketiga. Tapi saya nak tanya sama ada pada Hayo dan juga Izham. YAKIB, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan, dah pun diwujudkan lama. Memberi kebajikan kepada bekas atlet. Jadi apakah PFA Malaysia juga ada peranan sebegitu? Bukan saja kepada pemain yang masih lagi beraksi, tetapi kepada bekas pemain, mungkin pemain kebangsaan yang sudah pun bersara. Betul. Kita perlu faham, karier bola sepak ni kita perlu akui bukan panjang. Yang kita boleh jadi pendek kerana banyak risiko injury dan juga fitness dan juga sebagainya. Dan kami di PFAM faham tentang perkara ini, dan juga disebabkan itu kursus-kursus ini penting untuk mereka mempersiapkan diri mereka untuk transitional period after they become professional footballers towards the end of their career. Selepas itu mereka kena jadi seorang yang lain. Dan kita mempunyai perkara dan juga kursus-kursus yang kita sedang plan, seperti kursus kejurulatihan dan sebagainya. Dan untuk bekas pemain, mereka juga merupakan ahli setahun selepas tamat karier mereka. Mereka mempunyai setahun sebagai ahli persatuan, dan pada masa setahun itulah mereka akan dibantu oleh persatuan PFAM, dan juga kita akan memudahkan tugas mereka ataupun memudahkan cabaran mereka untuk transisi tersebut. Okey, baik. Kita ada pemanggil yang ketiga, Hakimi dari Pantai Dalam. Assalamualaikum, Hakimi. Waalaikumsalam. Okey, Hakimi, mungkin boleh teruskan dengan soalan anda? Nak tanya pada Hayo. Okey, Hayo. Kalau player seorang tu dia buat pusing dengan you, dia dah sign kontrak dengan tim yang dia baru tu, apa hukuman patut diberi pada dia? Mungkin boleh ulang lagi sekali soalannya? Contoh, seorang player tu macam Fauzi Roslan, saya nak tanya. Okey. Fauzi Roslan sudah sign kontrak bersama Felda. Okey.
Ini kes U-turn lah. Apa hukuman Kes U-turn. Okey, baik. Terima kasih Hakimi Zamri dari Pantai Dalam. Ini jawapannya. Saudara Izam sesuai menjawab soalan. Okey, silakan Izam. Dari sudut undang-undang dan sebagainya, kita telah membuat sedikit kajian dan juga kita juga telah menghubungi Fauzi sendiri dan kita juga telah berurusan dengan Fauzi berkenaan dengan isu ini. Apa yang telah ditandatangani ialah bukannya kontrak dengan Felda. Ianya adalah borang 03 yang mendaftarkan pemain dengan FAM. Kita perlu faham yang borang 03 ini bukan kontrak antara kelab dan juga pemain. Ini antara pemain dan juga FAM. Dan sebagai itu kita perlu faham adakah pemain itu betul-betul didaftarkan di bawah FAM dan juga boleh bermain pada musim seterusnya tanpa kontrak dengan Felda ataupun kontrak mana-mana. Seorang pemain itu perlu menandatangani kontrak bersama dengan pasukan sebelum dia boleh berdaftar di bawah FAM. Di dalam kes ini, kita tidak dapat fakta yang mengatakan Fauzi ataupun mana-mana pemain menandatangani kontrak dengan pasukan. Kita perlu lihat sekiranya pemain itu mempunyai satu pasukan dulu, baru kita boleh daftar dengan FAM. Barulah. Preliminary contract tidak binding? MOU bukannya binding. Tidak MOU binding? adalah agreement antara pemain, memorandum of understanding antara pemain dan juga kelab. Bukannya kontrak yang binding, tapi ia memudahkan proses pemindahan sekiranya ada MOU. Okey, saya nak tanya, PFA Malaysia menyimpan data peribadi semua ahli yang lengkap termasuk jumlah gaji. Sekiranya mereka bersedia untuk berkongsi mengenai kontrak mereka, kita tak berminat untuk tahu mengenai gaji sebenarnya. Jumlah gaji itu perkara lain. Apa yang penting ialah hak-hak mereka di dalam kontrak itu dihormati. Saudara Izam ada menyatakan sedikit tidak setuju dengan kenyataan Tan Sri Anwar Musa yang mengatakan permintaan gaji yang tinggi menjadi punca kenapa persatuan kadang-kadang ada kes tunggakan gaji. Ya. Tidak valid point itu? Macam saya katakan dalam setiap kenyataan saya, apabila kita ke arah profesionalisme, apa yang kita perlukan ialah profesionalisme daripada kedua-dua pihak. Apabila persatuan dan juga pemain telah bersetuju untuk mengadakan satu kontrak dan juga untuk mengadakan satu gaji. Terma gaji itu sendiri ialah apabila gaji ataupun bayaran itu dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Tetapi kenapa apabila sudah di hujung musim, tiba-tiba berasa tersepit kalau ada memberikan salary pendapat. Kalau ada salary cap. Kita sebagai PFA Malaysia, kita mempunyai visi yang global. Kita secara prinsipnya menentang salary cap. Tapi kita menyokong sekiranya terdapat minimum salary. Minimum salary. Maximum salary is not the answer. Okay. Minimum salary is the answer. Well, that kita perlu bincang dengan FAM, kita perlu bincang dengan Exco. This is not my association. This is the players association. Berapa minimum yang high O? Yeah. Gaji minimum. Kita perlu perhalusi hari ini. Dia. Okey, baiklah. Menjelang 2000, pendek saja, menjelang 2015, tadi disebut ada 300 ahli. Menjelang 2015, selepas lengkap tour ataupun jelajah Malaysia, berapa mungkin anggaran pemain yang akan bersama dengan persatuan? Kalau semua pemain, baik di Liga Super dan juga Liga Perdana, apabila mereka mendaftarkan keahlian, kita akan memiliki lebih kurang dalam 600 hingga 700 pemain yang berdaftar dengan PFM. Itu tahun 2015. Untuk tahun 2015. Jadi sasarannya 1,000 untuk 1,000 lah. lebih kurang 1,000 lah. Okey, baik, terima kasih Rizal. Mungkin apa yang boleh kita simpulkan mengenai Nak tanya satu soalan lagi. Aku Kenapa Tengku Mahkota Johor jadi penaung PFM? Ya, mungkin boleh tanya pemain. Dah ujung-ujung pun nak tanya. Lupa tadi. Okey, pertama kenapa kita PFM mencadangkan atau memilih Tengku Mahkota Johor? Pertama, saya melihat tuanku mempunyai vision yang jauh dalam bersepak, seorang yang profesional. Dan bagi saya, kalau semua orang lah, kalau semua mahu melihat bola sepak kita meningkat, saya melihat vision TMJ adalah jalan yang paling tepat untuk bola sepak Malaysia meningkat. Ambil contoh Johor, apa yang TMJ buat di Johor. Saya rasa patutnya semua persatuan dia seluruh Malaysia mencontohi Johor. Okey? Itu yang saya nampak. Okey. Puan Hati Rizal? Apa kesimpulan kita boleh buat dengan kewujudan PFA Malaysia? Kerjasama yang erat di antara PFM dan juga semua pemegang kepentingan yang lain agar pemain bukan saja terbela dari sudut kebajikan
tapi pada masa yang sama belajar menjadi pemain yang profesional. Itu yang dalam suasana yang profesional. Itu impian kita. Impian kita. Terima kasih Rizal Hashim, terima kasih kepada Izham Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif PFA Malaysia. Terima kasih kepada Hairin Omar melantik saya menjadi ejen produk makanan Adik Su. Tanya. Okey, terima kasih juga kepada anda penonton-penonton. Terima kasih kepada pemanggil-pemanggil tadi, ada Firdaus, ada Zaini dan juga Hakimi, dan juga sebenarnya ramai nak telefon kita. Tapi tidak berjaya untuk menembusi talian. Tapi tak apa, kita akan beri peluang minggu depan. Terima kasih kepada anda yang beri komen di media sosial, di Facebook, Twitter dan sebagainya. Jangan lupa pada 26 November untuk berikan sokongan kepada skuad Harimau Malaya dalam perlawanan kedua Piala Suzuki AFF menentang pasukan Thailand. Majlis Sukan untuk Negara. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.